A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau timbalan, pengerusi saf kepimpinan jawatan kuasa surau apa nama surau Diniyah, surau Diniyah, boleh lupa ya, surau Ad-Diniyah. Seterusnya sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Pada malam ni kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Ya, Mau'izatul Mu'minin. Ya, kita masih lagi pada tajuk bab akhlak. Bab akhlak. Iaitulah afatul lisan, bencana lidah. Ya, bencana lidah. Nombor 15. Yang ke-15 adalah al-ghibah. Ghibah maknanya mengumpat. Ghibah maknanya mengumpat. Ini di antara bencana lidah, antara yang besar lah. Antara yang besar. Dan payah untuk berlepas diri dari penyakit ni. Payah untuk berlepas diri dari dosa al-ghibah. Dan kita secara umumnya disuruh menjaga kehormatan, maruah saudara kita. Dengan arti bila diumpati maruahnya, kemuliaannya sudah dicemar. Sudah dicemar. Dengan arti menyebut keadaan secara umumnya bila saudara kita itu mendengarnya, dia akan rasa tidak selesa, ataupun dia tak suka, ataupun dia marah, atau dia benci. Itu di antara makna umum kepada mengumpat. Cerita berkenaan ada seseorang kepada seseorang menimbulkan kemarahan, kebencian, rasa tidak selesa kepada mereka yang ataupun orang yang diumpatinya. Jadi bila sudah ada unsur-unsur begitu, itulah makna mengumpat. Maknanya sudah terlibat dengan dosa besar. Dosa besar tu bukan dosa kecil, ya, dosa besar. Jadi di antara benda-benda yang menjadi bahan-bahan umpatan
Di antaranya keturunan, bentuk tubuh badan. Ni bahan-bahan yang popular lah, yang menjadi umpatan. Keturunan, tubuh badan, perbuatan, ucapan, harta bendanya, apa yang dia miliki, cara pakainya, cara berjalannya, cara makannya, rumah tangganya, apa yang dia miliki, kenderaannya, harta bendanya, semua tu menjadi bahan-bahan umpatan. Bila disebut benda tu, maknanya sudah terlibat dengan jenayah, ataupun jinayah, jarimah lah, jarimah al-ghibah, sudah merobek ataupun mencemarkan kemuliaan dia. Jadi contohnya, di antara contoh upatan kepada bentuk fizikal, sebagai contoh, disebutnya seseorang itu sebagai matanya juling umpamanya, mana kecacatan. Matanya juling, kepalanya botak, itu benda-benda yang boleh menimbulkan rasa tak selesa. Botak ni kojek lah, kojek. Zaman kecil dulu duk main gelar-gelar begitu, kojek. Kojek tu rupanya cerita zaman dulu, cerita Mak Saleh masa kecil dulu, hero tu nama kojek. Kojek, kemudian tinggi rendahnya, kulitnya hitam putih. Itu semua di antara contoh bentuk fizikal. Dengan arti bila ada benda itu sudah termasuk di dalam umpatan secara umum. Dia dengar, dia tak seronok, dia tidak seronok. Contoh keturunannya seperti menyebut bahawa ayahnya seorang yang pendosa. Pendosa, ikutlah pencuri ke, penipu ke, apa tu. Kemudian keturunan yang hina, maknya asalnya seorang yang tidak bermoral, disebut, dicerita, untuk memburukkan. Walaupun benda yang disebut itu betul, memburukkan. Bila dia dengar, dia rasa marah. Umum manusia pun, secara umumnya, normal manusia bila dicaci, dimaki, dibangkit apa yang keluarga dia pernah buat, ayah dia, mak dia, abang dia ke, umumnya marah. Dia tidak suka diungkit, walaupun sejarahnya benar. Tetapi dibangkit, diungkit, menyebabkan kemarahan. Itulah dia makna umpatan. Dah terlibat dengan dosa besar. Ni dosa dengan makhluk. Dosa dengan makhluk ni benda, untuk bertaubat, pertama kena bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa juga dengan Allah. Dan yang kedua, berdosa dengan makhluk tu. Dosa dengan makhluk tu kena pergi berjumpa dia lah. Kena minta maaf dengan mangsa umpatannya. Barulah clear dari segi dosanya. Jadi jangan mudah untuk terlibat dosa-dosa yang melibatkan makhluk. Kalau dosa dengan Allah, hanya perlu bertaubat sahaja. Bukan maknanya memandang mudah kepada dosa, bukan. Untuk menggambarkan keampunan, cara mendapat keampunan. Jangan mudah nak buat dosa, bukan. Dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk pun dijauhi. Jangan sesekali berani untuk melakukan dosa.
Di antara umpatan yang berbentuk kelakuannya, seperti dia mengatakan bahawa seseorang tersebut itu buruk akhlaknya, cerita saja tanpa ada maslahat, saja seronok bercerita di kedai kopi ke mana. Kemudian seseorang itu disebutlah nama orang tu kenal lah, siapa-siapa, si fulan, si alan, si amru, si zaid, si amru fulan, si zaid fulan, disebut nama orang kenal lah yang dimaksudkan tu. Dia ni kedekut, diberi gelaran pula tangkai jering, tu kedekut bakhir, haji kedekut, disebut begitu, menyebabkan mangsanya bila dengar marah. Itu umpatan. Umpatan. Dia ni sombong, dia ni riak, dia ni penakut, dan sifat-sifat seterusnya. Kemudian dia ni seorang pembohong, seorang ahli maksiat, dia ni suka meninggalkan solat, dia ni tak puasa, dia ni harta benda banyak tapi tak pernah keluar zakat. Itu semua contoh-contoh yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, dengan arti disebut tanpa ada maslahat, tanpa ada faedah, saja seronok cerita begitu. Itulah makna kepada perkara mengumpat. Contoh umpatan kepada pakaian, umpamanya dia ni suka pakai baju yang berwarna sekian, kemudian bajunya tidak sesuai dengan penampilannya, warnanya tidak sesuai, tidak ada matching, contohnya dia sebut. Kemudian bajunya kotor, dan sebagainya. Itu contoh saja. Dengan arti kalau ada benda begini, tuan dia, mangsa tu dengar, dia akan marah. Jadi nak lari daripada jinayah ataupun jarimah mengumpat ni nampak payahlah. Jadi lebih baik berdiam. Falyakul khairan awil yasmut. Falyakul khairan awil yasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat, nak bercakap benda bagus-bagus. Kalau tak boleh, diam. Diam itu dapat pahala. Dengan diam tu dapat pahala. Kalau dia bercakap, boleh mengundang dosa. Di antara dalam bab ni, mengumpatlah. Diam tu dapat pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Ghibah itu secara umumnya, kata Nabi, kamu menyebut berkenaan saudara kamu, berkenaan apa yang dia benci, dia tak suka dengar, tak selesa dengar. Itu makna mengumpat. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini diharamkan menyebut keburukan saudaranya dengan lidah, maknanya berbicara, ucapan, cerita. Cerita ni bukan sahaja cerita dalam bentuk lafaz. Lafaz tu memang dah yakin mengumpat benda tadi yang dia tak suka. Berbentuk juga tulisan. Sekarang ni mungkin jarang orang bercakap, lebih kepada menulis. Dengan ada medsos, disebarnya di dalam WhatsApp, dalam apa tu, dalam FB, ditulisnya dengan gambarnya, dengan apanya, lagi bahananya besar. Tersebarnya cepat. Dulu mungkin lambat nak tersebar. Pasal apa? Orang menyebarkannya dengan surat layang, ataupun dengan dia menyampaikan secara percakapan.
kepada si pula, dia pergi ke mana, ke pasar, dia pergi ke kedai, dia bercakap, lambat untuk tersebarnya. Sekarang ni walaupun yang melakukan jenayah umpatan ini, dia duduk dalam rumah dia pun, dalam masa 1 second boleh disebarkan kepada ribuan manusia dengan adanya medsos. Jadi berhati-hatilah. Falyaqul khairan awil yasmut. Nak bercakap benda yang bagus-bagus, kalau tak boleh lebih baik diam. Dengan diam itu mendapat pahala di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Dengan sebab lisan itu diketahui apa yang menjadi kekurangan saudaranya apabila didengari oleh orang lain, dan jika diberitahu kepada orang tersebut, dia berasa tidak senang, tidak selesa, dia benci dengan sebaran itu, dengan ucapan itu. Jadi itulah ya makna kepada perkara mengumpat. Di antara mengumpat juga selain daripada perkataan, boleh menjadi dengan perbuatan. Perbuatan seperti dia meniru saudaranya yang berjalan tempang. Berjalan tempang. Dan menyebabkan orang tu marah. Orang tu tidak selesa. Orang tu tak nampak pun mungkin. Saja dia meniru-niru, mengajuk-ngajuk orang panggil. Mengajuk-ngajuk, meniru-niru. Itu juga di antara umpatan. Boleh jadi dengan perbuatan. Boleh jadi dengan kerdipan mata. Kerdipan mata. Orang tu lalu dia pun buat kerdip mata kepada kawan dia yang lain. Tengok si bakhil tu dah melintah dah, habislah kita. Begitu. Dah mengumpat dah. Oh, dah musibah dah sampai dah, habislah kita hari ni. Itu dah mengumpat dah. Walaupun bahasa isyarat, bahasa ucapan jelas dah. Itu sudah termasuk dalam kategori umpatan. Dah buat dosa besar dah. Ya. Bahkan segala sesuatu yang bernama ghibah itu adalah dilarang di dalam agama, walaupun dengan isyarat, pemberian tanda, mengedip-ngedipkan mata, celaan, tulisan, gerakan dan sebagainya. Jadi semua benda yang boleh membawa kepada ghibah dengan apa cara sekalipun, hukumnya tetap haram. Jadi nak mengelaknya payahlah. Jadi kita falyaqul khairan awil yasmut. Bercakaplah benda yang baik. Kalau tak boleh, diamlah. Itu panduan ya, yang disebut oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa contoh-contoh. Contoh-contoh bentuk umpatan, seperti ejekan kepada orang yang baru datang atau orang yang berjalan di hadapannya, kemudian dibuat ejekan. Itu juga satu umpatan. Kemudian dia menceritakan keburukan orang lain. Dia nampak si fulan tu lalu depan dia, ataupun dia tahu si fulan tu ada, nampak tidak seperti mengumpat. Dia kata alhamdulillah, dia kata pada kawan dia, kawan tu lalu yang mangsa umpatan lalu depan dia. Dia kata kepada kawan dia yang duduk lepak sekali, dia kata alhamdulillah, kita ni tidak diberi cubaan begini-begini sebagaimana orang tu. Nampak seperti tidak mengumpat. Alhamdulillah lagi, rupa-rupanya sudah mengumpat. Rupa-rupanya sudah terjerumus ke dalam dosa ghibah. Alhamdulillah kita selamat semua, dijauhkan Allah daripada dosa, tidak seperti dia tu. Dah mengumpat dah. Sudah mengumpat. Nampak cantik, alhamdulillah.
Kemudian begitu juga sebagai contoh, dia berkata alangkah baiknya keadaan orang itu, tetapi itu orang tu bagus, tetapi dia ni ujian dia besar, dia ni ditimpa bala, sebagaimana kita juga pernah menerima bala itu. Maknanya tetapi itu nak sebut keburukan, nak sebut keburukan, bukan dia nak pergi tolong pun, cerita. Jadi tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Itu di antara bentuk celaan. Bentuk apa? Celaan secara tidak langsung. Beri gambaran bahawa nampak je baik dia tu, tapi tengok musibahnya. Pasti dia ada buat benda-benda yang tak betul ni, sehingga kan Allah turun bala sampai begitu kepada dia. Dia nak beritahu tu, cuma tidak jelas. Dipanggil indirect, dipanggil indirect. Tidak secara langsung dia nak cerita begitu. Nampak baik, tapi bala Allah turun. Pasti ada benda-benda yang dia buat yang orang tak tahu, sehingga dia ditimpa bala sampai begitu rupa. Tu dia nak cerita, tapi dia guna ayat nampak murni, murni. Kata Imam Ghazali, tu pun mengumpat. Itu bentuk mengumpat. Ya. Ada contoh-contoh yang lain. Ya, dibawa contoh di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Kemudian contoh yang lain juga, orang tersebut miskin dan banyak diberi ujian yang berat oleh Allah. Semoga Allah menerima taubat kita dan taubat mereka juga. Sama juga. Banyaknya Allah beri ujian, bala kepada si fulan bin si fulan. Mudah-mudahan Allah terimalah taubat kita dan taubat dia. Secara tak langsung nak cerita, orang tu terima banyak bala tu kerana banyak dosa. Banyak dosa. Walaupun dia sebut di akhirnya seperti doa, semoga Allah terima taubat kita dan taubat dia, maknanya kawan tu banyak dosa. Tu nak ceritanya secara tidak langsung. Itu juga dalam kategori mengumpat, ghibah. Banyak contoh begitu. Ya, ayat-ayat ini kita tak sedar bahawa itu adalah mengumpat. Tanpa disedari, itu juga termasuk dalam kategori mengumpat. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, man udhilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi adhallahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Artinya barang siapa yang di hadapannya ada seorang mukmin yang dihina oleh orang lain, termasuk diumpatinya, dihina oleh orang lain, kemudian dia tidak berusaha untuk membantunya, nak tolong orang mukmin tadi yang dihina, yang dirobek ya maruahnya, sedangkan dia mampu untuk membantunya, maka di akhirat orang tersebut akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak ramai. Maknanya kewajipan kita ni membantu sesama muslim. Dia tak bantu sedangkan dia ada kemampuan untuk membantunya, di akhirat Allah hina dia balik. Mana satu amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bukan nak bantu, dia ikut sama mengumpat, lagi teruklah. Ikut sama menghina kawan tu, lagi teruklah. Kalau tak bantu pun dah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi terlibat sama. Dia duduk dalam majlis itu pun dah termasuk dalam kategori bersubhat. Dia tak bercakap, tapi duduk dengar seronok, senyum-senyum begitu. Padahal apa yang dicakap itu dalam kategori ghibah. Itu sudah bersubhat.
sudah bersyubhat. Jadi majlis-majlis maksiat, orang yang berakhlak mulia dia tak akan berada dalam majlis-majlis maksiat. Majlis yang mengundang dosa, maksiatlah tu. Majlis yang mengundang dosa, dia akan minta diri ataupun sehinggalah majlis tersebut ubah tajuk kepada benda yang lain yang tidak melibatkan dosa. Tu baru orang yang berakhlak mulia. Nak jaga tu. Pasal apa? Yang kita sebut tadi. Nak bertaubat daripada dosa sesama makhluk bukan mudah. Melibatkan kena pergi jumpa dia lah. Dia pun dah maafkan. Pergi jumpa tak cukup dengan sekadar maaf umum. Tak cukup. Pergi hari raya kosong-kosong tak cukup. Tak cukup. Pergi beraya rumah dia, kemudian jabat tangan kosong-kosong ya, tak cukup. Kena sebut apa dia dosa. Mengumpat bahaya. Lepas tu kita sanggup ke nak sebut? Sanggup ke nak sebut? Tak sanggup. Memang syaitan ni dia main peranan dia lah. Kalau kau sebutkan, dia lepang saja. Ataupun dia apalah. Syaitan memang begitu perangai dia. Syaitan ini dia hendak supaya anak Adam ini sama-sama duduk dicampak ya ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kerja syaitan. Jadi bila begitu nak sebut depan dia satu-satu dosa kita, jadi hilanglah rasa ego tu hilang. Rasa ego itulah nak dipadam payah. Itu di antara kepayahan untuk bertaubat dosa sesama manusia. Ego tu tinggi. Ego tu tinggi sangat ego tu. Itu payahnya. Jadi sebagai pencegahannya, jangan terlibat dengan benda-benda begitu. Itu pencegahannya. Bila dah kena sakit, payah pula nak rawat. Ego tu tinggi sangat. Ya. Dalam satu riwayat oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an ardi akhihi bil ghaib kana haqqan 'ala Allah an yarudda an ardihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya, kemuliaan saudaranya di waktu dia tidak ada di hadapannya, dia dengar orang lain bercakap tentang sahabat dia, maka Allah berhak untuk mempertahankan kemuliaannya pada hari kiamat. Jadi kalau kita mempertahankan kemuliaan sahabat kita, orang duk mengumpat tentang dia, kita kata kita pun menahannya, mempertahankannya, supaya majlis tersebut ubah tajuk kepada benda yang lain, ataupun kita ingatkan, itu dah mengumpat tu, kita ingatkan begitu, di akhirat Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kehormatan, kemuliaan kita di hari akhirat, sebagai anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebab-sebab yang menimbulkan umpatan? Sebab-sebabnya. Di antaranya yang pertama, ialah ingin menghilangkan kemarahan. Di waktu seseorang berada di dalam keadaan marah kepada orang lain, maka apabila kemarahannya telah memuncak, jadi cara untuk menghilangkan marah dia akan menyebut keburukan orang yang dimarahinya itu. Dia rasa lega bila dilepaskan. Dia rasa lega bila dilepaskan apa yang terbuku dalam hati dia, yang duk simpan selama ni dalam keadaan dia marah, dia pun keluarkan habis. Sebab itulah bila orang marah ni, baru kita nampak warna sebenar dia. The true color of him. Baru nampak warna sebenar dia bila dia marah. Masa
saja begitu, tak boleh baca lagi. Bila keadaan marah, baru keluar warna sebenar dia. Sama juga dalam keadaan begitu rupa, dia tidak terkawal lah. Tak boleh kawal diri dia. Sebab itu Nabi SAW, bila seorang lelaki tanya dia, berilah pesanan kepadaku ya Rasulullah. Nabi kata apa? La taghdab. Lagi la taghdab. Lagi la taghdab. Jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Bila dalam keadaan kemarahan begitu, keluar habislah bahasa-bahasa yang dihafal tu daripada kamus dewan, semua keluar. Sebelum ni murni saja. Bila marah, habis dia lepas satu kandang, dia lepas. Manusia dalam keadaan marah. Jadi kena kawal. Kena kawal. Disebut habislah. Kau dulu datang ke kampung ni, siapa yang tolong kau? Engkau merempak dulu, tak ada apa. Aku duk bantu. Duk ungkit lah. Duk sebut cerita kawan tu. Dulu engkau ni seorang apa, merempak, pengemis. Semua disebut. Isak dadah. Siapa yang bantu dulu? Tak mengenam budi. Dia seronok bila sebut begitu. Jadi marah dia pun, dia punya level marah pun turun sikit. Seronok dia luahkan habis. Tak sedar pada mata dia sudah terlibat dengan jenayah mengumpat. Depan orang ramai pula tu, tak cukup dengan marah depan-depan, post dalam FB lagi, lagilah. Itu di antaranya kerana marah nak hilangkan. Yang marah dia cerita. Dan yang kedua kerana takabur, megah diri. Megah diri dengan arti dia bandingkan. Dibandingkan dia atau berbandingkan siapa dengan siapa. Kawan ni lebih daripada kawan ni. 1, 2, 3, 4. Seronok dia cerita begitu. Campur-campur dengan fitnah sikit. Itu dah terlibat dengan dua benda. Mengumpat dan fitnah. Fitnah ni benda tak betul. Kerana ego dia, takabur dia. Dan yang ketiga kerana dengki. Ini banyak ni. Kerana dengki. Diburuk-burukkan kawan dia tadi kepada orang lain. Di antara sebabnya dengki. Dan banyak sebab-sebab yang lain. Dan juga termasuk di dalamnya kerana bersenda gurau, bergelak ketawa, sedangkan apa yang diceritakan itu menyebabkan mangsa umpatannya akan marah. Kawan tu ingat ke bergurau saja, rupanya menyebabkan kemarahan. Rasa tidak senang, rasa tidak selesa. Sudah termasuk mengumpat, walaupun dia kata saya bergurau aja, walaupun begitu. Walaupun begitu. Dan juga penghinaan. Dengan arti dia menganggap orang lain hina, dina, papa, miskin, lebih rendah levelnya, tak layak untuk bercakap. Kamu siapa? Mana rendah dah. Kamu siapa tu dah mengumpat dah. Sudah mengumpat. Maknanya level kamu ni rendah. SPM pun tak luluh, umpamanya. PMR pun tak luluh, umpamanya. Disebut begitu, diungkitnya. Itu dah merendahkan manusia, dah mengumpat. Kalau bila orang sebut begitu, kita rasa rendah ke, rasa hina ke, rasa seronok. Seronok ke rasa? Tak seronok. Itu dah masuk dalam kategori mengumpat dah. Dan banyak-banyak sebab yang lain. Jadi apakah dia penawar kepada umpatan? Penawar bagi mencegah umpatan. Mencegah ni yang kita sebut tadi, mencegah itu lebih baik. Bila dah terlibat, nak pergi minta maaf tu payah. Ego kita ni masing-masing ada. Jadi jangan terlibat. Bagaimananya? Jadi mengumpat ini adalah dalam kategori akhlak yang buruk. Dan boleh dicegahnya dengan ilmu pengetahuan.
Banyak baca hadis-hadis Nabi, ayat Al-Quran yang menceritakan keburukan mengumpat. Baca-baca buku, baca buku seperti ini. Seperti ini, dicerita keburukan mengumpat, dosa besarnya. Kemudian kategori mengumpat, sebab-sebabnya yang kita mungkin fikir sebelum ni. Ni nampak seperti bukan mengumpat, rupa-rupanya mengumpat. Jadi kena ada ilmu. Kemudian menahan lidah dari bercakap benda-benda yang termasuk dalam kategori tadi. Kemudian dia ni insaf akan akibatnya, yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena baca hadis-hadis, kata-kata ulama mengenai keburukan mengumpat. Kemudian dia baca hadis-hadis menceritakan berita-berita hari akhirat, bagaimana penyiksaan Allah kepada dosa mengumpat, dosa orang takabur, dosa orang yang berdengki, yang berdendam, semua tu dosa yang menghina manusia yang lain. Kemudian dosa orang yang menyebarkan keaiban orang lain. Semua tu kategori mengumpat, menyebarkan aiban. Dia pun ingat bahawa dia ni pun banyak keaiban. Kalau orang lain buka keaiban dia, dia seronok ke dia tak seronok? Sedangkan dia tahu bahawa jika dia menjaga keaiban, kecelaan saudara dia, Allah akan jaga keaiban dia di akhirat. Dia tahu tu. Jadi kena banyak baca hadis-hadis begitu. Ya, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi keaiban orang yang lain di akhirat, Allah tutup aib dia. Dia kena banyak baca hadis-hadis begitu. Dia pun insaf, tidak mudah terlibat dengan jenayah ghibah. Dan begitu juga dalam sebuah hadis riwayat al-Imam Bazzar, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang disibukkan oleh keburukan dirinya sendiri daripada melihat keburukan orang lain. Jadi kita belajar ilmu-ilmu ni, kita baca kitab ni, mula-mula kita kena buat koreksi kepada diri sendiri dulu. Sebelum duk baca ni, kita pun tengok orang lain. Oh, semua ni ada pada dia ni. Tak tunjuk pada diri sendiri. Jadi tujuan kita belajar kitab-kitab ni, kitab-kitab ilmu ihsan, ilmu tasawuf seperti ini, ilmu akhlak seperti ini, mula-mula untuk menyuluh diri sendiri. Tunjuk kepada diri kita dulu. Jangan belajar nak tunjuk pada orang lain. Itu cara tak betul. Jadi kita belajar untuk membersihkan diri kita, membersihkan diri sendiri. Di dalam ibadat-ibadat kita, sembahyang umpamanya, solat umpamanya, banyak ke arah pembersihan diri sendiri. Ibadat-ibadat khususiyah, bersih diri sendiri. Bermula daripada kalau rukun Islam kita tengok, bermula daripada an-nutqu bisyahadatain, kita sendiri yang melafazkannya. Kemudian solat, bermula daripada syarat sah solat di antaranya ambil wuduk. Kan basuh diri sendiri. Kemudian solat pula. Solat tu pun dah berapa banyak dosa gugur diri sendiri. Kemudian zakat lagi. Membersihkan apa yang kita ada. Membersihkan apa yang kita ada. Bersih harta daripada terlibat dengan benda haram. Kemudian puasa lagi. Itu juga bersih diri sendiri. Puasa lagi tu. Tubuh kita pun jadi segar, jadi sihat. Zahir dan batin. Kemudian pergi haji lagi lah, dengan gerakan tubuh badan, dengan doa-doa yang kita panjatkan. Apa tujuannya? Kalau tidak untuk membersih diri sendiri. Jadi kita belajar ni pun tunjuk diri sendiri, bongkar keaiban diri sendiri, bersihkan, gantikan dengan benda-benda yang murni, yang baik, akhlak yang mulia. Itu kita panggil, disebut sebagai takhalli.
Takhalli, bersihkan. Hilangkan semua tu. Takhalli, bersihkan semua tersebut. Supaya kosong daripada sifat-sifat yang buruk. Kosong daripada sifat-sifat yang buruk. Barulah lepas tu tahalli. Tahallinya dihiasi dengan sifat-sifat yang murni, yang baik, yang bagus. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Bukan mengumpat saja. Semua yang kita belajar ni untuk kebaikan diri sendiri, bukan nak suluh ataupun nak tunjuk orang lain. Jadi kata Nabi SAW, orang begini berjaya. Dia sibuk dengan diri sendiri, keaiban diri sendiri, kekurangan diri sendiri, berbanding duk sibuk dengan keaiban, kekurangan orang lain. Berjaya orang ni. Berjaya atas dunia yang besarnya, berjaya di negeri akhirat. Kita bina diri sendiri. Bina diri sendiri. Kalau kita pelajar, membina diri sendiri, masa inilah sekarang, kita memperbanyakkan ilmu, masa untuk memperdalami sesuatu ilmu. Bila dah berumur, payah dah berkeluarga, payahlah sibuk dengan anak pinak, sibuk cari rezeki. Sekarang ni tak ada anak pinak semua lagi ni, pasal ni anak pinak ni. Jadi masa sekarang ni sibuk dengan mengisi dada dengan ilmu. Masa ni mengisi dada dengan ilmu. Bacalah buku sebanyak yang mungkin. Kalau hafal Quran, kejar masa untuk hafal kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Otak masih fresh. Banyak lagi kosong dalam memori. Bila dah berumur, dah penuh dah. Memori dah habis dah. Tak ada dah. Walaupun otak kita ni banyak, dia punya kapasiti dia memang banyak, tapi dah masuk benda banyak, kemudian campur dengan virus lagi rosak lah. Baca 10 kali pun tak ingat lagi. Macam budak-budak depan ni, baca 2-3 kali dah ingat dah. Pasal apa? Ruang tu masih kosong. Inilah masa dia. Bukan diisi dengan benda-benda yang tidak boleh memberi guna. Itu dia. Itu maksud yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Telah nyata bahawa di dalam dirinya sendiri ada keburukan. Hendaklah dia berasa malu membiarkannya. Dia rasa diri dia pun tidak sempurna, ada keburukan, tetapi dia duk membincangkan keburukan orang lain. Sepatutnya rasa malu ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sepatutnya dia memperbaiki keburukan dirinya sendiri. Itu yang terbaik. Terbaik. Dia tengok kereta orang lain duk rosak, kereta sendiri pun rosak juga, dia tak bising. Apalah kereta dia tu, tayar sengit sebelah. Kereta dia dua-dua sengit tayar. Dua-dua sengit tayar, tak sedar. Apalah kawan tu pakai butang baju, tak kena sengit butang baju. Dia 3-4 sengit semua tak kena butang baju. Tak nampak keburukan dia. Nampak? Pakai baju kotor, jemuhlah. Dia bukan baju kotor, seluar pun kotor. Tu suluh diri sendiri. Itu maksudnya. Apabila seseorang mencela seseorang yang lain, dia kena ingat bahawa yang dia cela itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besar tu. Yang dia memburuk-burukkan orang tanpa dia sedar bahawa manusia itu adalah makhluk siapa? Allah Taala. Bila dia mencela makhluk, sama seperti na'udzubillah min dzalik, dia sudah mencela Al-Khaliq. Seperti mencela penciptanya. Kita pergi makan mana-mana, kita pun makan makanan. Apalah masin lebih, baru belajar masak semalam ke? Nampak dia cela makanan, tetapi tukang masak tu berasa hati. Faham tak? Tukang masak tu berasa hati. Sama. Nampak dia cela manusia makhluk, tetapi hakikatnya dia sudah mencela Al-Khaliq. Nabi SAW, adab Nabi tak pernah makan
Nabi mencela makanan. Nabi suka, Nabi makan. Nabi tak suka, Nabi tak makan. Dia tidak mencela, tidak pernah mencela makanan. Nampak cela makanan, kita sebut tadi, hakikatnya mencela siapa? Orang duk masak tu. Sama lah. Dari segi kategorinya. Sudah terlibat dengan mencela Al-Khaliq. Tengok bagaimana buruknya akhlak makhluk yang mencela Al-Khaliq. Sebab itulah ghibah ini dosa besar. Dosa besar. Ya. Jadi hukum mengumpat ini yang kita dah maklumi adalah dosa besar dan ianya adalah haram dan termasuk di dalam afatul lisan, bencana lidah. Bencana lidah walaupun dia tulis, walaupun dia bukan bercakap tapi dia tulis. Juga termasuk di dalam mengumpat dan dosa besar. Dan termasuk di dalam su'uzan. Banyak benda terlibat tu. Buruk sangka kepada saudara muslimnya. Kita sepatutnya kena apa? Berbaik sangka. Dia buat begitu mungkin ada sebab dia. Itu sikap sesama muslim. Sikap sama muslim. Mana kena tabayyun dulu. Pasal apa dia buat begitu? Kena tabayyun. Lama dah tak nampak, dia kata Pak Maun di surau ni mana pergi? Oh dah berubah dah dia. Dulu rajin solat, sekarang ni nampak dah berubah dah. Rupa-rupanya Pak Maun kena karantin 2 minggu. Tak datang surau masjid. Dia tak tahu benda tu. Tapi tak tabayyun. Lepas karantin 2 minggu, kemudian close contact lagi dengan anak dia ke apa. Tambah lagi 2 minggu. Nak habis 2 minggu yang kedua sebulan dah, ada close contact lagi dengan siapa? Dengan anak dia yang mana entah balik ke mana, yang positif. Tambah lagi 2 minggu lagi. Tengok 2-3 bulan karantin. Oh tak ada dak pamau mana pergi ni. Dulu rajin, sekarang ni nampak dah kejar dunia dah, meeting sana sini dah, tak ingat masjid dah. Tengok. Tak tabayyun lagi. Kawan tu karantin sampai 2-3 bulan, bersambung-sambung karantin dia. Nampak? Itu dia. Maknanya kena tabayyun. Fatabayyanu, kena tabayyun. Jadi hukum murtad adalah haram dan juga dosa besar. Ya. Jadi yang haram ialah yang seakan-akan sudah terpatri di dalam hati dan dianggap bahawa orang yang disangkanya itu benar-benar melakukan kejahatan. Kes tadi, dia kata dah tak solat surau masjid dah. Padahal orang tu ada benda lain. Dia pun dah terpahat. Dah dulu dia kata sangka. Hanya sangka. Tengok dah dia dah betul-betul yakin dah. Oh dah habislah Pak Maung tu. Dulu rajin, sekarang ni dah berkawan dengan ahli dunia. Sudah. Itu dah teruk dah. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari banyak bersangka-sangka. Bersangka-sangka ni sangka buruklah, daripada banyak katsiran minadh-dhann, daripada banyak bersangka-sangka. Kemudian inna ba'dadh-dhann ism, kerana sesungguhnya sebahagian sangka itu dosa. Sangka ni dua lah. Sangka ni dua. Satu husnuzan, satu su'uzan. Sangka baik itu boleh menjana pahala. Sangka jahat itu su'uzan, dosa. Sebahagian zan itu refer kepada su'uzan. Bersangka jahat boleh mengundang dosa. Tak pasal-pasal terpalit dengan dosa. Jadi jauhi daripada sangka tersebut. Di antara sangkaan tersebut boleh membawa kepada mengumpat. Terlibat dengan dosa besar. Jadi kita dah nak azan. Betul ke jam tu? Betul lah ya. Dah banyak dah. Jadi kita berhenti dulu, mudah-mudahan ya apa yang kita
sama-sama dengar tadi diberi manfaat oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhan